Akhir tahun yang kita lalui ini merupakan awal dan akhir sejarah yang membantu kita melihat bahawa hamba Allah ini sedang berusaha untuk dekat dengan Allah, sedang berusaha untuk mempertahankan agama Allah, sedang berjuang dalam bentuk apa yang termampu supaya agama Allah ini tetap terbantu, tetap terangkat dan menjadi sebahagian daripada kewajipan setiap kita sebagai orang mukmin. Maka kita ungkapkan dulu semangat yang ditinggalkan oleh junjungan besar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana perjuangan baginda tidak pernah kenal penat, mengalir darahnya dari kasutnya, patah giginya, koyak pipinya untuk mempertahankan akidah ini dalam berbagai peperangan. Peperangan yang secara zahirnya, secara mentalnya kita pasti kalah, tetapi oleh kerana yakin, seyakin-yakinnya bahawa tidak ada masa yang Allah tidak memberi pertolongan kepada kita. Jadi sekali lagi mari kita melihat ke dalam diri sempena tahun baru ini, apa yang nak kita baharui. Kalau sempena ma'al hijrah ini, apa yang nak kita hijrahkan. Okay. Harus ada perubahan. Perubahan dari segi hatinya, perubahan dari segi pemikirannya, perubahan dari segi perasaannya, dan perubahan dari segi tindakannya. Bagaimana dia melihat orang, bagaimana dia melihat peristiwa, bagaimana dia melihat makhluk-makhluk lain, bagaimana kita melihat orang-orang yang tak seagama dengan kita. Kalau pandangan kita masih sama, bermakna ilmu yang kita dapat tidak membantu kita jadi lebih baik. Ini yang paling membimbangkan. Kita paling bimbang sekiranya apa? Ilmu yang kita dapat, minta maaf banyak. Ilmu yang kita dapat tidak membantu kita jadi lebih baik. Okay, untuk ilmu yang kita dapat tidak membantu kita jadi lebih dekat dengan Allah. Ilmu yang kita ada tidak membantu kita menambah amal. Kita tetap solat duhanya 2, tetap solat tahajudnya 2, tetap solat witirnya 1. Bila kita nak tambah? Bila kita nak tambah solat duha kita jadi 8 misalnya. Bila kita nak tambah solat tahajud kita jadi 4, jadi 6, jadi 8. Okay, bila kita nak tambah puasa sunat saya Isnin Khamis, nak tambah dengan hari putih 13, 14, 15 dan nak menambah lagi pada hari-hari keperluan, hari-hari penting dalam Islam. Okay? Ini kekuatan. Maka sekali lagi mari kita semak, jika kita nak jumpa tahun baru, tolong senaraikan apa yang kita janjikan dengan Allah untuk kita ubah sempurna hadiah dari Allah yang membolehkan kita masuk menjadi ahli di tahun baru. Okay, ahli di tahun baru, maknanya tahun baru ini tidak akan ada maknanya walaupun tak ada poster di mana-mana, tidak ada disebutkan di mana-mana media massa selamat tahun baru, happy new year dan sebagainya. Kita yang sebut, kita yang meriahkan, kita yang besarkan. Selamat tahun baru, selamat ma'al hijrah, selamat 1 Muharram. Kita yang war-warkan. Sebab itu kita kata kalau tahun baru orang lain, wah, seminggu, 2 minggu lagi dah bising dah happy new year, happy new year, happy new year. Ada countdown, tapi tahun baru kita tak ada countdownnya. Kerana orang tidak senang dengan tahun baru kita. Kitalah yang senangkan, kitalah yang buat ibadahnya, kitalah yang meriahkan, kitalah yang sambut. Kalau kita tak buat apa-apa, anak nanti terpesona dengan sambutan tahun baru countdown orang lain. Ini yang kita takut. Sebab itu bagi tahu dengan anak, sekurang-kurangnya kita membaca apa agak sirah Rasulullah yang boleh dikongsikan dengan anak supaya ma'al hijrah ini tidak hanya tinggal nama, tidak hanya tinggal cuti sekolah. Allahu Akbar. Kenapa cuti? Tak tahu cikgu cakap cuti. Okay, jadi kita tidak berkongsi apa-apa tentang ma'al hijrah ini. Sebab itu mari kita sama-sama berazam bahawa dari tahun ini aku nak cerita dengan anak apa itu hijrah, siapa yang hijrah, apa yang dia dapat, apa jadinya dan apa impaknya kepada kehidupan. Sebab kita tak pernah rasa nak menambah ilmu agama. Kita belajar 5 tahun, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 4 tahun universiti.
15 tahun hanya nak dapat satu jawatan dan satu gaji. Okey? Jadi kalaulah gaji itu nak dapat gaji, nak dapat kerja di jabatan sahaja, kita harus belajar 15 tahun. Takkan nak masuk syurga cukup dengan tazkirah sebulan sekali. Cukup dengan apa kita kata YouTube seminggu sekali. Sebab itu mari kita semak sama-sama. Di tahun baru ini dulu kita dapat sistem pendidikan yang tidak banyak menyebut Tuhannya. Dia banyak menyebut popularnya, menyebut pandainya, menyebut hebatnya, menyebut championnya. Tapi yang jadi champion itu matinya takut terus tercampak ke neraka. Kerana tidak ambil berat pasal agama. Okay, kalau kita sudah terdidik dengan sistem itu, hari ini kita bantu diri sendiri. Jangan terus menyalahkan mak kita, jangan terus menyalahkan ayah kita, jangan terus menyalahkan guru kita, jangan menyalahkan sistem. Kita barui sistem hidup kita. Sebab itu Allah terima taubat walaupun dah hujung-hujung. Tadi mi jumpa seorang jemaah, katanya doktor saya ni dah tua dah. Tapi dapat agama ni dah tua sangat. Baru je lagi dapat agama. Sebelum ni semua lentang pukang belaka. Kerana terpengaruh dengan cara hidup masa muda. Sebab itu saya kata tak ngapa. Yang penting sekarang ini, kita dipilih Allah. Bila kita dipilih Allah, Allah tak kira. Allah tak kira sama ada kamu baru ke, kamu lama ke. Walaupun Sayyidina Umar tu sudah dijanjikan untuk masuk syurga 3 kali oleh Rasulullah. Tapi dia tetap menangis kerana ada kisah silam yang tidak dapat dilupakannya. Tapi kita kalau tak hijrah ini, kita nak bangun balik kekuatan bahawa apa pun yang sudah kita lakukan yang kemarin, yang buruk kemarin, semalam, 2 tahun lalu, bulan lalu, masa kecil, masa remaja, masa muda-muda, masa kuat lagi, itu sudah berlalu. Allah sudah sediakan kita pintu taubat. Allah sudah sediakan kita pintu kemaafan. Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah janji dia Maha Pengampun, okey? Apa tugas kita? Tidak lain dan tidak bukan. Allah tidak ampun dosa orang yang tidak mohon pada Allah. Maka hari ini tolong mohon dengan Allah. Kita nak belajar hijrahkan diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, dari hari ini aku kalau boleh tak nak lagi jatuh dalam bab-bab dosa. Aku nak kerja yang halal, nak dapat yang bersih, nak berkawan dengan orang baik, nak baca Quran, nak dengar tazkirah, nak mengkaji Al-Quran, nak belajar bahasa Arab, nak belajar macam-macam. Walaupun dah lambat, walaupun dah pencen, tak kisah. Sebab itu Allah bagi kita hidup. Kalau Allah bagi kita hidup, maknanya Allah nak kita berusaha. Okay, kalau kita kata kita ada masa silam yang hitam, maka dengan lebihan ilmu, umur yang kita ada, tetap kita berusaha. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa aku, ya Allah. Walaupun dosa kamu seluas langit dan bumi, walaupun dosa kamu sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kamu, ya Allah, memenuhi seluruh angkasa raya ini. Jika kamu memohon ampun dengan aku dengan penuh ikhlas, aku akan ampunkan. Ini janji Allah. Sebab itu sekali lagi mari kita melihat balik ke dalam diri. Ma'al hijrah mesti memberi makna kepada saya. Ma'al hijrah mesti memberi kesan kepada saya. Ma'al hijrah mesti mengajar saya sesuatu. Ma'al hijrah mesti membuat saya jadi rasa orang baru. Ma'al hijrah harus membuat saya lebih dekat untuk rindu dengan Allah. Untuk rindu dengan Rasulullah. Kalau belum rindu bermakna sirah Rasulullah masih terlalu sikit, tak kenal, maka tak cinta. Kalau tak kenal Allah, mana mungkin boleh cinta Allah. Okey, maka berazamlah, berdoalah, munajatlah. Sebab kalau kita kata, kita ambil doa akhir tahunnya saja, ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku yang lalu, ya Allah. Ampun dosa, ampun, ampun, ampun. Semuanya ampunan. Kerana Allah sangat sayang dengan orang yang mohon ampun. Allah sangat tunggu orang-orang yang merengek untuk diminta diampuni. Allah menunggu orang-orang yang nak menyampaikan hajat. Apa hajatnya ke kamu dengan aku? Aku pasti akan tunaikan.
Ini janji-janji Allah yang sangat manis, sangat hebat. Aku bersama kamu, aku menatap kamu, aku dengan kamu 24 jam. Perhatian aku tak pernah lepas kepada kamu. Ya Allah, aku tahu apa kamu cakap, aku tahu apa ke dalam hati kamu, aku tahu kamu nak ke mana, aku tahu kamu dari mana. Mana mungkin kita nak sembunyi. Okey, maka sekali lagi, jadikan, mari kita sama-sama jadikan Ma'al Hijrah kali ini ataupun tahun baru kali ini tahun yang merubah kehidupan kita. Saya nak ubah cara berpakaian, saya nak ubah cara makan, saya nak ubah cara solat, saya nak ubah cara bercakap, saya nak ubah cara bergaul, saya nak ubah cara berniaga. Dia ada seorang ahli perniagaan yang memang sudah dianggap sifu katanya. Okey. Tapi akhirnya bila dah tinggi jauh, maknanya Allah jatuhkan dia. Allah jatuhkan, akhirnya tutup bisnesnya yang itu. Buka bisnes yang lain. Okey. Bila buka bisnes yang lain, dia menjalankannya dengan cara yang lain. Kalau dulu pagi-pagi dah keluar, akhirnya belum tak pernah duhanya. Tapi kali ini pagi-pagi terus subuh, terus duha, terus baca Quran. Pukul 10 baru keluar dalam keadaan sudah bersedia untuk berniaga. Sudah bersedia untuk meraih rezeki Allah. Sudah bersedia memohon dengan Allah bahawa dia sedang beribadah untuk mencari nafkah untuk diri, anak dan keluarga. Apa komen dia? Dia kata, Mi, yang dulu, gitu ya, saya nak dapat minyak ini, jualan minyak ini punyalah susah berhempas pulas sampai siang malam tak ada beza. Sebab nak dapat jumlah yang saya dapat sekarang ini sangatlah susah. Tapi setelah saya ikut perintah Allah, setelah saya tunaikan semua keperluan Allah, setelah saya mendekatkan diri kepada Allah, setelah saya jadikan wajib baca Quran sebelum berniaga, sebelum keluar, wajib solat duha sebelum keluar rumah, jaga aurat, tetap solat dalam waktu, dalam keadaan apa sekali sibuknya sekalipun, baru saya tahu bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Okay, sangat dekat sehingga saya merasakan bahawa untuk mendapatkan jumlah yang saya dapat tidaklah seperit yang dulu. Dulu saya yang jahiliah katanya. Jadi sekarang ini saya sudah mendaftar diri dengan Allah, nak berniaga dengan Allah, nak berniaga atas bimbingan Allah, nak berniaga kerana Allah, dan kalau boleh nak dapat hasil perniagaan yang boleh bantu agama Allah. Ini pengakuan seorang ahli perniagaan yang sangat terkenal, sangat banyak pengalaman berniaganya. Maka Mi kata apa, siapa yang bersama dengan Allah, pasti Allah tolong, pasti Allah mudahkan.